Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni dapat kita menyambung lagi. Sebulan hari itu kita berhenti rehat bulan puasa, kita sambung dalam bulan Syawal. Masih lagi dalam bulan Syawal. Malam ni kita masuk kepada satu bab tajuk yang baru, Nabi Lut AS yang ada pada saya muka surat yang sama dengan saya ni 246. InsyaAllah masuk Nabi yang baru ni, Qasasul Anbiya. Kita pakai kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Katsir. Kita masuk bab nombor 29, kisah Nabi Lut AS. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Surahul Azim. Yang bermaksud dan kami juga telah mengutuskan Lut kepada kaumnya, tak kala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahishah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Tuan-tuan, baik. Maka malam ni kita nak cerita pasal kaum Nabi Lut. Nabi Lut dan juga kaum Nabi Lut lah. Permulaannya malam ni tak habis lah. Cuma introduction dia, mukadimah dia malam ni kita nak mula. Jadi tuan-tuan, kaum Nabi Lut, tidak ada kaum lain atas dunia ini bila mana Allah gambarkan tentang mereka, Allah akan gabungkan perkataan-perkataan keji, kotor, jahat, jijik. Tidak ada kaum lain melainkan kaum Nabi Lut yang Allah gabungkan ke semua perkataan itu. Kesemua perkataan yang buruk-buruk itu ada pada mereka. Kekotoran, kekejian, kejelekan yang ada pada mereka ini kita akan bincangkanlah pada malam ni. Di antara peristiwa besar yang terjadi pada masa hidup Nabi Ibrahim adalah terjadinya bencana besar di merata tempat sebagai bentuk siksaan daripada Allah. Ibn Katsir mula macam tu. Lut adalah putera Haran bin Tarikh, iaitu Azar, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Ataupun bahasa mudahnya, Lut ialah putera saudara kepada putera saudara lelaki Ibrahim Khalilullah yang bernama Haran. Ibrahim, Haran dan Nakhur adalah saudara. Ini kalau tuan-tuan ingat kita cerita pasal Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim 3 beradik. Ibrahim, Haran dengan dalam ni sebut Ibrahim, Haran dengan Nakhur. Kalau tuan-tuan ingat kita bincang dulu ni, Nabi Ibrahim duduk tengah-tengah, nombor 2. Dalam 3 beradik ni, Haran itu ada anak. Anaknya tu Nabi Lut lah. Dan dalam dalam riwayat disebutkan fa'amanahu Luta. Selepas Nabi Ibrahim keluar daripada api itu, seorang saja yang beriman dengan dia dalam kalangan lelaki, iaitu Nabi Lut. Nabi Lut inilah anak saudara Nabi Ibrahim AS. Baik. Ada yang mengatakan bahawa Haran inilah yang membangun negeri Haran. Yang demikian ini adalah lemah, daif. Hari ni sehari dua ni di isu hadis daif dengan hadis palsu ni. Gamat di media sosial. Tak apalah, tinggal kat depa lah untuk depa berdebatkan. Itu tak apalah. Kalau sudah saya selit. Ada pendapat yang daif, yang mengatakan Haran inilah daripada dia asalnya nama kota Haran itu di Syria sekarang. Baik, kerana berbeza dengan apa yang ada di tangan Alkitab, wallahu a'lam. Baik. Satu lagi Lut AS pergi meninggalkan tempat tinggal bapa saudaranya Ibrahim AS menuju ke daerah yang dikenali dengan nama Ghar Zaghar atas perintah dan izin Ibrahim. Lalu dia singgah di kota Sadum, iaitu ibu kota negeri Ghar Zaghar. Sebuah negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang paling jahat lagi kafir. Mereka sentiasa bergelumang dengan rompakan, kejahatan, maksiat dan pelbagai jenis kemungkaran.
Mereka tidak mahu mencegah dari melakukan kemungkaran yang mereka kerjakan. Bahkan mereka melakukan kemungkaran dalam bentuk yang baru yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelumnya, iaitulah homoseksual. Lebih dari itu, mereka tidak mahu menikah dengan kaum wanita. Mereka menyeru kaum wanita kepada orang-orang yang soleh sahaja. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Lut dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul, iaitu sewaktu dalam perjalanan Nabi Ibrahim AS. Ketika kembara Nabi Ibrahim, masa itulah Nabi Lut dapat kerasulan dan dia dapat tempat lah, ataupun kita bahagi bahasa mudah adalah ni, portfolio lah. So Nabi Lut ada portfolio dia, tempat di mana, kawasan mana, so dia kena pergi lah. So he had been posted to Sadum, ataupun Sadum ni nama kota, negeri tu Gharar. Okay. Sekarang ni di antara itulah kawasan di Jordan itu, di Lut mati itulah tempat itulah. Baik. Digambarkan dalam ini, kota yang tempat Nabi Lut kena jaga ni, ataupun penduduknya itu penduduk yang paling dahsyat lah. Penduduk yang paling dahsyat di sudut kemungkaran, kemaksiatan apa semua mereka buat ni. Di dalam ini disimpulkan 3 jenis kejahatan mereka. Sebelum saya nak pergi lagi dalam, 3 jenis kejahatan mereka. Yang pertama, la ta'tunar rijal, mereka mendatangi lelaki. La ta'tunar rijal syahwatan lah, mendatangi lelaki dalam keadaan bersyahwat kepada lelaki, dengan rasa syahwat. Yang kedua, wa taqta'unas sabil. Yang kedua, mereka itu suka wa taqta'u ni, qata'a ni potong jalan. Maksud potong jalan apa? Mereka suka sekat jalan. Sekat jalan dan samun orang. Baik, saya urai satu-satu. Dan yang ketiga, wa ta'tuna fi nadikum munkar, dan melakukan satu benda mungkar. Yang tu kita akan tengok dalam syarah lagi, apa dia nak kata, apa mungkar itu. Sebab yang atas 2 pun mungkar juga, kan? Kenapa diasingkan mungkar ini? Baik. Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia petik kalam guru dia, Malik bin Abdul Walid, guru kepada Ibnu Katsir, mengatakan laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabar Lutin, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita kat kita tentang perkabaran kisah Nabi Lut, ma zanantu anna zakara ya'lu zakara. Pedih ayat ni. Kata Ibnu Katsir, dia petik kata Malik Abdul Walid, dia kata kalau Allah, laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabar Lutin, kalau Allah tak umai cerita kat kita dalam Quran kisah Nabi Lut. Ini bila ni? Ini pada zaman Ibnu Katsir lah, dia petik tu, guru dia kata, kalau Allah tak cerita kat kita perkabaran kisah Nabi Lut, ma zanantu anna zakara ya'lu zakara, aku tak terfikir ada orang lelaki suka kat lelaki. Dia kan, maknanya fitrah manusia ni itu lelaki mau kepada perempuan dan perempuan mau kepada lelaki lah, vice versa lah. Yes, dia kalau lelaki dengan perempuan ni ada hubungan yang halal lah, pernikahan dan sebagainya. Dan kalau mereka itu berbuat kesalahan, buat perkara yang mungkar, buat dosa, iyalah, dosa lah. Tetapi dia masih lagi duduk dalam kalangan fitrah, dia berdosa lah, tapi nak abang fitrah lagi. Tetapi bila dia laki dengan laki ni, dia against fitrah dah. Dia ada against fitrah. Itu cerita dia. Tapi malah ni tuan-tuan, kita bukan nak cerita pasal lelaki lembut. Sebab selalunya bila kita sebut tentang lelaki yang mendatangi lelaki ni, kita akan duk bayang lelaki lembut, satu macam punya pondan, orang kata kan. Itu bukan cerita dia. Cerita kita pada malam ini adalah cerita kaum yang menyukai sesama jantina. Persoalan tentang lembut itu persoalan yang lain. Ada orang lembut tapi dia straight. Ada perempuan yang dia kahak tapi dia straight. Itu satu bab. Bab tentang yang lembut ni. Dia macam ni, dalam kaedah fiqah ni, dia ada istilah fiqah ni, kalau lelaki mendatangi lelaki dengan nafsu, liwat perbuatan dia. Kalau perempuan, sihaq. Kalau lelaki yang merupai perempuan, dia kata mukhannas. Kalau perempuan yang menyerupai lelaki, mutarajilat ataupun mutarajil. Ada hadis Nabi SAW sebut, ada hadis Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah, Nabi SAW melaknat, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannisat minal rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Maknanya dia pakai pakaian perempuan, dia letak lipstick apa semua ni, buat satu rambut panjang macam perempuan.
wal mutarajjilatu minan nisa, dan Nabi melaknat perempuan yang mutarajjil, tarajjul, dia menyerupai lelaki. Dia sikat rambut bagi pendek, dia pakai baju lagu lelaki. Jadi itu salah ke tak salah? Salah, dan Nabi laknat. Tapi itu satu bab. Okey. Dalam perhubungan liwat dan syahak ini pula satu bab yang lain. Lembut sahaja pula satu bab yang lain pula. Kita nak kena clarify yang tu. Baik. Adapun dalam bab kisah Nabi Lut dan umatnya ini, satu bab yang disebut dengan liwat lah. Adakah semua penduduk kota Nabi Lut ni lembut-lembut belaka? Itu bukan cerita dia. Cerita dia, mereka ini mendatangi lelaki dengan hawa nafsu. La ta'tunar rijal, mendatangi lelaki syahwatan dengan hawa nafsu. Satu. Wa taqta'una sabil, sebab kota Sadum ini dia laluan perdagangan. Jadi by hook or by crook, orang yang nak pergi berniaga kena lalu laluan depa ni zaman dulu. Jadi depa ambil kesempatan dengan tahan orang kok jalan, depa rompak. Jadi bila kita tahan orang kok jalan dan rompak, adakah itu memberi satu konotasi yang depa ni lembut? Tak, saya tak rasa lembut. Kahak ah. Oh, kahak boleh jadi homoseksual ke? Boleh kan? Law berlambak. Jadi depa tahan orang kok jalan, samun, dan yang ketiganya dalam kategori watak ta'una sabil ni, dalam tafsir kata depa tengok laki-laki yang jambu, yang menjaga, yang dalam yang depa tahan ni, depa akan sebut pun tak gemuk, tapi sebutlah rogol. Rogol laki lah, perempuan selamat. Laki. Lelaki yang jambu-jambu ni risau kalau lintas kawasan depa. Depa akan rogol dan lakukannya itu di tepi jalan. Itu termasuk dalam kategori wata'tuna fi nadikum munkar. Baik. Kemudian dalam tafsir Ibn Katsir juga dibawakan wata'tuna fi nadikum munkar juga membawa erti. Kita tengok dalam tafsir, kita akan jumpa dia berkata wata'tuna fi nadikum munkar ini, okey, juga bermaksud depa ni juga ada satu perangai lagi yang tak elok. Ini di sudut adab. Perangai apa? Depa suka apa tuan? Depa suka kentut. Suka kentut ramai-ramai. Ini jarang orang bicarakan. Depa suka kentut ramai-ramai dan jadikan benda tu bahan ketok, bahan gelak, bahan ketawa. Dan sekali dua jadi lawak lah, kerap sangat jadi meluat. Dia jadi budaya. Adab tak ada. Adab juga satu benda yang besar ni tuan dalam kehidupan kita. Adab. Baik. Okey, tak apa. Dari tiga tu mendatangi lelaki dalam keadaan syahwat. Yang kedua, samun, tahan orang kok jalan dan samun. Dan dalam duk samun tu juga tengok kalau jambu sikit depa tangkap dan depa rogol. Dan disebut dalam tafsir, bukan kata rogol seorang-seorang ni, tak malu buat ramai-ramai. Itu yang dikatakan wata'tuna fi nadikum munkar ni, maksudnya depa buat ramai-ramai. Kalau dapat seorang depa akan share pula. Jadi kalau nak istilah dia untuk lelaki, rogol juga ke? Rogol juga lah kot no. Rogol juga saya rasa rogol juga. Sebab saya pernah pergi satu kes polis benda ni lah kan. Dan istilah lelaki dengan lelaki depa istilahkan dengan rogol juga. Jadi depa ramai-ramai share, kemudian terang-terang, tak ada rasa malu. Baik. Okey, sambung lah. Jadi yang saya kata tadi awal tu, adakah bila mereka ini golongan yang lembut, saya nak pergi yang tu dulu. Adakah bermaksud lelaki yang mempunyai syahwat kepada lelaki ini, mereka ini wajib mereka tu lembut? Tak. Tak. Tapi kita nak menafikan tak ada orang yang dia beranak-beranak memang dia lembut. Dalam istilah kita lama dia kata al-aslu khalqah. Dia beranak-beranak asal tu dia lembut dah. Dia suka bunga, dia suka lagu mana cara perempuan lah. Adakah golongan begini ni fall into this category? Baik. Saya cuba nak gabungkan malam ini, perbincangan ini dan perbincangan psikologi. Saya cuba nak gabungkan. Sebab benda ni besar tuan-tuan. Bila saya duduk dalam alam sekolah, dalam pendidikan, kita menghadapi benda ni. Golongan-golongan yang pada asalnya lembut, tapi dia straight. Tapi disebabkan dia dijauhi oleh kawan-kawan, orang duk kata dia pondan dan sebagainya, makin lama makin jauh dengan orang lelaki.
Akhirnya bila dia masuk ke alam universiti, so dia akan bertemu dengan golongan yang senasib dengan dia. So dia pun akan form satu, secara tak rasmi lah, satu geng ni. Masa tu dia pun mula jadi pelik. Ya. Tuan-tuan di sini semua tuan-tuan pun boleh sahkan lah. Kita di alam universiti dulu kita jumpa golongan ni ramai. Depa ada support. Saya dulu di UIA nak malu apa sebut lah kan. Ramai tu universiti Islam. Ya, dan depa tak segan silu pun. Ya. Saya ingat lecturer saya cerita pernah UAA, Tuan Mira saya tak tahu, bukan tuan saya lah. Mungkin tuan-tuan tak tahu lah. Tapi tu sebelum saya lecturer cerita, jadi perbincangan dalam kalangan pentadbir, benda ni besar. Ini UAA boleh saman saya sebut ni. Kalau boleh saman potong. Tapi ni sungguh saya alumni. Sampai dia buat program dengan tentera. Kutip lah lembut-lembut ni, buat program dengan tentera. Ya, nak bagi kuat. Sudahnya dia kata, tak keras juga. Tapi salah seorang dalam tu cinta dengan abang tentera tu. Dia kata, cinta pula. Lepas jadi lagu tu. Ada satu universiti lagi ramai dia kata dekat Malaysia ni, yang golongan lembut ni. Tapi universiti tu dia ada cawangan seluruh Malaysia. So walaupun dia ramai, tapi sebab dia tu banyak cawangan, so tak boleh kira lah. Dia kata kalau kita nak compare satu kampus, kita lagi ramai. Masa tu lah dia kata kan. Tapi saya ingat universiti lain pun ada. Ya? Tapi itu bab lembut lah. Sebab dia ada lembut yang bawa kepada perbuatan itu, ada lembut yang sekadar lembut biasa. Ada orang yang lembut tapi dia ada anak, ada isteri, itu biasa. Nah, itu yang kita nak jaga ni, golongan tu. Maksudnya jangan sampai dia jatuh ke belah sana, dan kita jangan hina dia. Ya. Tapi golongan yang masuk ke lembah liwat ini, itu yang kita nak kena perangi. Sebab kalau saya tak boleh cerita malam ni yang tu saya ingat bulan depan. Saya nak buat main kat tuan-tuan. Bagaimana Khulafa Ar-Rasyidin dulu berhadapan dengan golongan peliwat ini. Hukuman-hukuman yang mereka tekas. Sebab kita duk bincang ni, hukuman zina apa semua ni. Tapi hukuman liwat ni macam mana? Saya ingat itu bulan depan. Dan tuan-tuan, apa nama ni, tak apa saya sebut risau, tapi sebut nama universiti silap dah. Tak apalah. Apa nama. Tapi golongan yang lembut ni, saya pernah satu ketika saya berhadapan dengan seorang golongan ni lah. Kat universiti lah, dia bergaduh dengan kawan saya. Kawan saya ni satu universiti dengan saya lah. Lembut lah. Dia tu orang Kulim. Orang sebenarnya tu orang Kulim lah. Dia bukan orang taman ni kot. Laki lembut lah. Dia berebut laki. Dia laki dengan kawan saya ni pun laki. Berebut laki. Kawan saya ni tu teriak dia bucu katil. Teriak, saya tahan siapa? Tak boleh lah hidup semua. Sebab dia kata ada orang serang dia kata pasal kacau boyfriend dia. Saya tahu kawan saya dia lembut kan. Betul orang tu duk telefon. Dia kata tak nak angkat lah, benci lah dia kata. Saya pun dah buat panglima lah kan. Saya pun ambil pintu aku cakap kita dah buat panglima, saya ambil pintu pun. Dia kata hello bro, saya pun kemahan. Kalau saya nak buat settle lah, nak maki lah kononnya. Jangan panggil aku bro dia kata saya. Jangan panggil aku bro kau panggil aku sis. Laki-laki. Lepas tu saya cakap sepatah, dia balas 10 patah. Saya cakap sepatah, dia balas 10 patah. Tak boleh lawan tu. Saya pun surrender. Saya pun jadi hutan layak, lihat nak teriak. Dia kata kat saya kan. Dia bentuk. Tak boleh lawan dengan ni tuan-tuan. Jadi peringkat awal masa lembut, tak terlibat dengan benda ni, kita nak kontrol yang tu. Nak kena kontrol yang tu. Tak apalah. Tapi itu bab psikologi lah, bab lain. Saya nak cerita apa tuan-tuan, lah ni ramai. Saya ingat sekarang ni pembulian terhadap golongan lembut ni kurang dah. Dulu tahun 80-an, tahun 90-an lagi teruk kan. Lembut sikit kena orang kampung buli, orang tua-tua kata macam-macam orang kata kan. Lah ni kurang sikit. Tapi bila kita buka ruang tu, takut jadi lagu ni pula. Tapi saya nak tegaskan dekat tuan-tuan, yang duk berlaku kes-kes liwat ni bukan yang tu saja. Yang tu ni kadang-kadang depa mendatangi golongan lembut, ataupun dalam istilah santai ni kita kata bapuk dan sebagainya, yang tukar jantina ni, dalam keadaan otak dia duk bayang perempuan, tapi dia mendatangi yang bapuk ni. Itu satu bab yang lain. Itu satu bab yang lain. Tapi dalam bab Nabi Lut ini, kaum Nabi Lut ini, dia memang original laki, original laki, muscular, laki biasa, dan laki biasa. Itu. Dan itu tuan-tuan, sebenarnya dalam dunia sekarang banyak, hatta di Malaysia. Hatta kadang-kadang di sekitar kita pun kita tak tahu. Sebab golongan ini bebas. Kalau dia masuk hotel check-in dengan pasangan dia, siapa nak pergi tangkap? Nak syok apa? Kalau dia bawa balik rumah dia, mak pak dia takkan suspicious. Sebab
Siapa dia bukan lembut, dia biasa. Dan even kadang-kadang badan mereka lagi keras daripada kita. Tapi dia jadi begitu. Dan benda tu di barat biasa sekarang. Dan ada beberapa negara barat yang memperjuangkan benda ni. Hak asasi katanya. No? Hak asasi ni sebenarnya, hak asasi ni pun problem juga. Nah. Perbincangan tentang hak asasi ni sebenarnya dia adalah pintu fitnah yang kita pernah buka dulu. Yang akhirnya benda ni dia akan jadi backfire kat kita balik one day. Tuan-tuan tengok. Ya. Perbincangan tentang hak asasi ni. Bila kita buka satu pintu hak asasi, banyak lagi orang yang akan menyuarakan hak asasi bagi mereka. Selagi kita tak definisikan dengan betul hak asasi. Hari ni semua orang dia cakap atas dasar hak. Semua orang menuntut masing-masing punya ruang. Ya? Dia macam tak ada satu sempadan. Dan atas dasar hak itu, semua orang rasa dia ada hak untuk bercakap. Semua orang ada rasa dia ada hak untuk bagi pendapat. Itu yang keluar baru-baru ni tu. Tuan-tuan tengok tak yang dia bagi pendapat dia kata, aku pak lebay nak kata apa, katalah. Tapi bagi aku, orang kafir ni ada masuk syurga. Ada bincang tu kan. Itu bila kita buka pintu itu, maka semua orang akan dia bagi pendapat dia. Bila semua orang bagi pendapat, tuan-tuan tengok tak kekacauan yang berlaku sekarang. Perbalahan golongan itu, golongan ini, perseteruan itu dan ini. Orang akan masing-masing bagi pendapat. Hari tu masa musim bulan puasa, tuan-tuan, hanya kerana berbeza nak raya Jumaat ataupun Sabtu, itu bukan kerja kita. Itu kerja ahli falak dan kerja penyimpan mohon besar raja-raja. Dia pun tahu kerja dia pun. Tapi kita nak bagi pendapat. Kerana kita rasa kita ada hak. Kita rasa kita ada hak. Saya rasa raya sepatutnya Jumaat lah. Sebab ini bukan cerita hak kita. Ini cerita ini bukan kerja kita. Tapi bila kita merasakan kita berhak, maka tengok tuan-tuan apa jadi. Kita mula komen tentang itu dan ini. Orang syurga bagi kita duk fikir kita ada hak untuk nak komen siapa nak masuk, siapa tak payah masuk. Syurga hak Allah. Adakah orang kafir akan masuk syurga? Yalah, kalau kita tanya depa, hang masuk syurga tak? Mesti masuk punya. Dia mesti kata macam tu. Tapi syurga pada pandangan dia lah. Kemuncaknya syurga milik Allah. Nabi sebut dalam hadis, la yunji ahadun minkum amalu. Kamu semua takkan selamatnya daripada neraka. Maka sahabat dengar terkejut. Wala iyyaka Rasulullah. Adakah engkau bersama? Nabi kata wala ana. Ataupun dalam riwayat lain wala iya dan aku bersama. Illa ayataghammadani Allahu minhu birahmah. Melainkan kita semua masuk syurga dengan rahmat Allah. Walakin saddidu, wala bagaimanapun buatlah benda yang betul. Baik. Ada satu hadis yang lain, Nabi kata ya ayuhan nasu alaikum min a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Okey, satu lagi, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma du'i ma'alahu in qala. Satu lagi hadis Nabi kata apa nama ni, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war ruha wa syai'in min ad-dulja. Hadis tu ada sebab saya baca tiga-tiga sebab ada riwayat yang dia kabung tiga-tiga tu. Hadis ni tuan-tuan, dia perbincangan tentang yang ni, tentang syurga ni adakah orang Islam saja masuk? Sebab dalam hadis tadi Nabi kata orang Islam pun tak selamat lagi dari neraka. Maksudnya masuk tak selamat lagi dari neraka. Maksudnya tak tentu masuk syurga. Melainkan dengan rahmat. Kita hak Islam pun yang ada amalan pun belum tentu. Baik. Tapi dia kontrol dengan ayat Quran banyak. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan mereka. Kan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, kata Allah, sebagai balasan kepada amalan mereka, sebagai balasan kepada amalan mereka. Syurga tu Allah bagi kerana amalan. Adakah dua benda ini berbeza? Adakah kita buat amalan itu tidak ada nilainya? Itu perbincangan itu jadi panjang. Kata ulama, ikat dengan hadis Nabi yang Nabi katalah tadi, walakin saddidu, walau bagaimanapun buatlah benda yang betul. Buat benda yang betul itu bermaksud buatlah amalan macam biasa. Memang bukan amalan masuk syurga, bukan dengan amalan. Sebab kalau kita nak bayar syurga dengan amalan, kita sembahyang 1000 tahun pun belum tentu untuk bayar sewa syurga 1 jam. Sebab nikmat yang ada pada syurga terlalu luas dan besar. Jadi bukan dengan amalan, tetapi dengan rahmat. Tetapi nak dapat rahmat Allah dengan amalan. Tapi kenapa Nabi kata macam tu? Sebab nak bagi tahu manusia agar manusia itu tidak bergantung dengan amalan dia saja. Dalam istilah hikam kita kata i'timad alal amal. Maksudnya dia harap dengan amalan dia. Dia bukan harap dengan Allah. Bagi dia, aku dah semayang cukup 5 waktu, aku puasa cukup, aku bagi zakat, aku pergi haji semua, aku tak buat dosa, aku tentu dah syurga. Yang tu yang kita tak mahu. Itu saja maksudnya. Bukan maksud Nabi dalam hadis tadi ni, bila aku kata macam tu, orang lain tak payah buat beramal.
Kok mana pun memang syurga ni hak Allah. Tidak. Yang tu dia akan fall jadi kategori apa? Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah ni. Golongan-golongan yang kata manusia tidak ada nilai, semua Allah buat belaka. Ada yang kata golongan yang kata Allah tidak ada buat apa-apa, bagi markah saja, manusia buat belaka. Tak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia buat, Allah izinkan. Dan izin belum tentu redha perbincangan itu. Dan baik, balik kategori orang, adakah orang kafir masuk syurga ataupun tidak, perbincangan ni tuan-tuan, Imam Ghazali cerita lama dah. Imam Ghazali kata orang kafir tu ada 3 jenis. Satu, yang dia kafir kerana hujah tak sampai kat dia langsung. Yang kedua, dia kafir juga meskipun hujah telah sampai kepada dia. Yang ketiga, hujah telah sampai kepada dia, tapi hujah goyang, maksudnya tak apa kemah, sikit-sikit saja, itu pun tak kemah, dan dia memilih untuk jadi kafir. Dan ketiga-tiga nasib mereka ini berbeza, kata Al-Imam Al-Ghazali. Dan Imam Baihaqi juga menyebutkan, tuan-tuan, ini mungkin boleh jadi ilmu kepada kita. Imam Baihaqi juga sebutkan tentang nasib orang-orang kafir yang baik. Tetapi fikir mana tu? Dia kafir, tapi dia baik. Okay? What will happen to him dekat hereafter nanti? Apa akan jadi kat dia? Ya, Imam Baihaqi bincang bab ni. Qurtubi juga sebut. Disebutkan yang mereka itu kekal dalam neraka itu confirm. Sebab mereka dalam neraka itu kerana kekafirannya. Kekafiran ni kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman paling besar. Kekal. Kata Al-Imam Baihaqi, dia pun memang akan masuk, dia kekal kerana kekafirannya. Dia tak boleh keluar lah. Pasal kekafiran itu yang jadi key untuk dia kekal dalam tu. Cuma kafir kategori mana tu Imam Ghazali simbang tadi tu? 3 jenis tu. Baik, ada yang kafir sebab tak sampai langsung hujah kat dia. Orang asli dalam hutan Amazon ke mana-mana, so itu dia ada hujah dia. Tetapi apa saja perbuatan baik dan buruk dia tetap akan dinilai oleh Allah. Dan itulah yang menentukan, ni bukan saya kata, ini Imam Baihaqi sebut. Itulah yang menentukan kadar hukuman dia dalam tu. Maksudnya dia kekal dalam tu. Tapi adakah dalam tu semua azab kepada mereka ni sama? Belum tentu. Based on perbuatan mereka atas dunia. So kekal memang kekal. Tapi nak jadi apa daripada dalam tu? Adakah kafir yang jahat macam tentera Israel sama dengan kafir yang baik dia tolong orang susah ke Afrika? Tak sama lah. Kan? Sebab tu kita doakan kalau kafir yang baik-baik ni semoga mudah dapat hidayah daripada Allah. Kan? Baik, itu kalau hujah sampai kepada mereka, kalau syiar sampai kepada mereka. Kalau mereka tak terima langsung syiar, tak pernah dengar langsung tentang what is Islam, tak pernah dengar langsung, itu mungkin mereka terlepas lah. Saya ingat satu ketika lecturer saya pernah serta dalam kelas, dia kata, pernah kawan tanya lah, dia kata orang yang tak pernah sampai syiar langsung kat dia akan dinilai juga sebab Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ya? Jadi dia akan dinilai juga, tapi dia tak dinilai on hujah keislaman dia sebab dia tak dapat apa-apa pasal Islam. Cuma dia akan dinilai atas common sense dia. Saya ingat perkataan tu sampai sekarang saya ikat ni. Dia akan dinilai atas common sense dia. Common sense tu maknanya apa? Fitrah dia yang Allah dah install dia. Maksudnya hati dia sendiri tak perlu Islam mai ajak dia jangan sepak kucing. Dia tak payah belajar agama pun dia tahu sepak kucing tak elok. Hati dia tahu. Dia tak perlu belajar agama pun untuk dia tahu mencuri itu tak bagus. Walaupun kita Islam tak mai untuk abang kat dia mencuri itu dosa sekian-sekian, potong tangan sekian-sekian. Walaupun dia tak tahu semua tu, tetapi sebagai seorang manusia, Allah dah install lah dalam diri dia benda tu yang dikatakan common sense tu. Walaupun dia bukan Islam, hati dia tak tahu kena hormat mak ayah, jangan menzalimi orang, jangan pukul orang tak tentu halal. Jadi kata pensyarah kami ni dulu ni, orang yang tak pernah sampai langsung syiar Islam kepada mereka, nanti di hari akhirat mereka akan dinilai based on benda ni. Nak faham tak? Based on benda ni, perbuatan baik buruk mereka ni yang Allah adil dalam nak nilai mereka ni. Wallahu ta'ala alam. Terbawa pergi ke situ pula, no? Patah balik. Baik, kembali kepada kisah Nabi Lut ni. Baik. Maka yang pertama tadi mendatangi lelaki dalam keadaan syahwat. Yang kedua sambung jalan dan juga merogol lelaki. Yang ketiga inilah watak tu nafi nadikum munkar ni termasuk dalam kategori merogol lelaki ramai-ramai itu. Dan yang ketiganya dan juga termasuk dalam kategori ketiga ni apa saya sebut tadi? Dia pun ni suka kentut.
Kentut tu bukan berdosa, bukan salah dah, tapi dia menjadikan kentut itu sebagai hiburan dan menjadikan benda tu jadi budaya. Bila duk ramai-ramai, kentut bagi derah, lawan pakai gelak hang aku, kentut di muka, buat main-main. Itu dalam kategori adab, tapi benda itu disebut sebagai benda yang mungkar dan jelek lah. Ya. Dan tuan-tuan, benda ni memang ada larangan dalam Islam. Tuan-tuan, benda ni memang ada larangan dalam Islam. Dalam hadis, dalam Mu'jam Awsat, Imam Tabarani riwayat, Nabi SAW sebut, ni hadis sahih. Anna Nabi SAW naha anid dhahiki minad darati. Ya, ataupun minad dartati. Dartah ni maknanya kentut. Ya. Anna Nabi SAW naha anid dhahiki. Nabi SAW menghalang, melarang kita gelak ramai-ramai ke atas orang yang kentut. Ini menjadikan benda tu bahan ketawa. Kita dah buat tak benda itu dulu? Ini hadis Mu'jam Awsat Imam Tabarani riwayat, hadis sahih. Dalam hadis yang lain, dalam Sahihain Imam Bukhari dan Muslim riwayat, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW kata, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Pasal apa hampa semua gelak ke atas benda yang hampa pun jadi juga? Rupanya tuan-tuan, bila kita tengok dalam syarah hadis ni, saya dah sembok balik, perbuatan orang jahiliah dulu, dia suka jadikan kentut beramai-ramai ni budaya dia, hiburan dia. Dia nak aibkan orang, dia nak gelakkan orang. Itu. Dan bila Islam mai, Nabi tegur benda tu. Islam datang membawa adab. Sebab tu adab adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan, sangat crucial. Tapi adab adalah benda yang makin hari makin gersang, makin kering sekarang. Orang makin hilang adab. Ya. Saya fikir sekarang ni orang ilmu semakin bertambah, adab semakin berkurang. Ini satu ujian yang sangat besar kepada umat. Ilmu tak berkurang, ilmu bertambah, orang makin pandai, tapi adab makin berkurang. Saya ingat ini satu ujian kepada kita. Tuan-tuan, bila orang itu tidak beradab, dalam keadaan dia tidak berilmu, dia jahil, kita faham kira lagi. Tengok dalam hadis, orang Badui main jumpa Nabi, panggil Muhammad, panggil lagu tu ya. Tapi Nabi layan juga, pasal Nabi tahu dia jahil. Ya. Ada hadis yang terkenal, orang Badui main kencing dalam masjid, kan? Sahabat Nabi katok dia, Nabi kata jangan. Dia katok lagi, dia lari meroh sekeliling masjid. Nabi suruh ambil ayak, picuk dia. Kemudian dia pun doa dekat Nabi, kan? Maksudnya dia tak beradab dalam keadaan dia jahil. Saya ingat itu mungkin normal lagi. Tetapi sekarang ni kita berada pada satu ujian yang orang makin berilmu tapi adab makin tercabut. Ya, tuan-tuan. Itu ujian paling besar. Maka kesan dia apa? Kita akan menyangka perbuatan seseorang berilmu itulah adab. Itu kesan dia. Kalau dia maki hamun orang, kita akan sangka mungkin boleh maki mungkin boleh maki hamun orang. Ada nampak tak? Kalau dia cerca orang, kita pun sangka mungkin boleh kita cerca orang. Ya, itu yang saya ingat dalam manaqib Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah diingatkan oleh seorang lelaki. Kata lelaki ni kepada Imam Ahmad, innaka wafidun nas al-yawm fala takun syu'man alaihim. Wahai Ahmad, awak adalah role model kepada manusia pada hari ini. Jangan awak adalah tebusan kepada manusia hari ini. Jangan jadi punca kebinasaan kepada mereka. Bermaksud para ulama ini, dia jadi role model. Apa perbuatan dia, orang akan ikut. Apa kata-kata dia, orang akan dengar. Apa contoh perangai dia, orang akan jadikan hujah. Maka kalau betul dia buat, betul lah jalan orang awam. Kalau dia salah, dia teruklah orang awam. Maka benda tu betul. Dan sekarang kita teruji bila benda tu. Bila mana ilmu makin bertambah, orang makin pandai, tapi adab makin menurun, makin berkurang. Maka jadilah seperti mana kita sekarang. Semua orang nak berdebat, semua orang nak berlawan, semua orang nak maki hang aku, semua orang nak fitnah hang aku, semua orang nak edit hang aku, macam-macam punya. Tuan-tuan, tengoklah apa yang jadi sekarang. Baik, tak apalah. Maka berbalik kepada bab kentut tadi ni. Macam lawak kata tadi, tapi betul ya. Ada larangan sungguh. Baik. Dalam syarah kata wa kanu fil jahiliyah idza waqa'a zalika man ahadihim fi majlis yadhakun. Tu dalam syarah kata
Sebenarnya hadis ni sebab urut dia, kenapa? Sebab Nabi sebut macam tu kerana dulu pada zaman jahiliah dalam majlis memang ada seorang dua akan buat panggil lagu tu, kentut, dan ataupun ada orang yang tak sengaja, ada sengaja, dua-dua lah, tapi mereka akan jadikan tradisi gelak tu. Dan maka Nabi larang jadikan kentut itu sebagai senda gurau. Tu contoh dia no. Dan larangan ini bukan larangan ulama, larangan Nabi SAW. Larangan Nabi. Hadis Bukhari Muslim lagi. Satu lagi hadis Mu'jam Awsat Imam Tabarani, tapi status dia sahih. Nabi tak bagi gelakkan orang yang tak sengaja terkentut, dan Nabi juga tak bagi orang yang memang dia jenis kentut dia buat melawak, dia kentut di muka orang, buat lebih kurang. Memang itu larangan daripada agama. No? Dan itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Adakah orang-orang yang kaki liwat ni suka kentut? Saya tak tahu itu kan. Kok ada relevan dia tak tahu. Kok ada kaitan, nanti saya kaji balik. Tapi antara perbuatan mungkar itu, kata Ibn Katsir dalam tafsir dia, selain daripada perbuatan yang jelek yang memang itu dalam kategori adab ni pula, dia pun suka buat panggil lagu tu. Buat panggil lagu tu. Baik. Dan benar ni tuan-tuan, dia dibincang ni. Bincang masuk dalam kitab fiqh pula. Habis tu, bolehkah seseorang itu kentut dalam masjid dan surau? Bincang. Imam Nawawi sebut perbincangan ini. Kata Imam Nawawi, la yahrumu ikhrajur rih, taklah sampai haram mengeluarkan air, ikhrajur rih minad duburi, tidaklah sampai haram keluarkan angin daripada dubur fil masjid, dalam masjid. Lakin al-awla ihtijabi, walau bagaimanapun seeloknya elokkan. Bermaksud elokkan macam mana? Bincang tuan-tuan dalam kitab fiqh. Bukan tahan tak boleh, pasal kentut itu nikmat. Malah ni kuliah saja kentut no, tak apalah no. Kentut itu nikmat. Sebab manusia ni dia selalu cakap nikmat ni adalah benda yang masuk. Benda yang masuk, makan, benda yang dapat, benda yang masuk. Manusia jarang cakap tentang benda yang keluar. Benda yang keluar juga nikmat. Keluar selumbang. Budak-budak lah tahu tak selumbang no? Tak tahu dah apa no. Selumbang terlekat di kuku ke belakang. Keluar tu nikmat. Boleh berak, nikmat. Kentut, nikmat. Boleh belahak, nikmat. Benda yang keluar juga nikmat. Para kaum wanita, kaum ibu yang melalui sebulan sekali menstrual cycle itu nikmat. Allah keluarkan. Benda yang nikmat itu bukan sahaja benda yang dapat, tapi benda yang keluar juga nikmat. Jadi tak perlu tahan. Cuma kata Imam Nawawi, elakkan dengan cara keluar. Rasa nak mai, kalau boleh keluar. Jangan tahan. Dan tuan-tuan, saya cerita bila dah kita buka bab ni, apa jadi kalau seseorang itu tengah sembahyang jemaah, dia kentut? Baik. Dia nak keluar lagu mana? Soft. Baik. Dalam kitab fiqh sebut, dia keluar dengan cara, dia pasal sembahyang batal dah, dia tak boleh teruskan juga. Dia keluar dengan cara dia pegang hidung macam ni. Masuk dah, sat semua tu. Azan tu. Cara dia, kita mufaraqah keluar dengan cara kita dalam kitab aja kita buat kat pekuk hidung lagu tu. So bagi sini kat orang yang bukan kentut tapi hidung berdarah. Itu punya ulama ajar kita nak jaga aib, padahal tak ada aib terang mana pun, tapi takut orang gelak dan sebagainya, jaga sampai terang tu. Bila lepas ni tuan-tuan, kalau sembahyang di surau ni kok ada hidung darah sungguh, tukuk tu orang tahu tu kentut dah tu. Itu cara ulama ajar saja. Maksudnya tak semestinya kita pekuk lagu tu, tapi kalau kita boleh tutup, jangan kentut pula dah kita berkata lagu tu. Waktu imam pun tergelak. Yang tu yang kita ajar tu, maksudnya tutup punca kita keluar tu. Kita pula jangan pergi teka pula. Dia ni siapa? Kentut pula. Tak payah. Biar kedah. Kita fokus kepada kita. Tu saja. Baik. Clear tuan-tuan. Maksudnya saya pasal cerita pasal kentut lah ni yang rasa macam janggal pada sebut kentut berulang-ulang tapi sebab memang saya jumpa sungguh. Memang disebut oleh Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir dalam menceritakan dalam menafsirkan ayat perihal kisah umat Nabi Lut ini, antara kemungkaran mereka ni selain daripada liwat, samun, rogul, mereka ni juga suka perbuatan yang tidak beradab itu, mereka suka jadikan kentut itu bahan ketawa. Bukan kata kentut sikit-sikit ni, kentut di muka orang macam tu. Korang ajarlah bahasa mudah dia, tak ada adab. Baik.
Baik, berbalik kepada kaum Nabi Lut, yang bab yang la ta'tunar rijal tu, mendatangi lelaki, la ta'tunar rijal, mendatangi lelaki. Dia baik. Orang akan bertanya, kalau depa ni hubungan seksual dengan lelaki saja, mai mana keturunan dan zuriat? No? Apa jadi kat perempuan-perempuan tempat dia? Orang akan tanya macam tu. Baik, ni cerita dia. Kaum Nabi Lut terbahagi kepada beberapa golongan. Baik. Golongan yang pertama, golongan yang memang dia punya naluri seksual dia kepada lelaki dan dia tak kahwin. Yang satu, memang dia mengabadikan diri dia ni untuk lelaki. Dia lelaki. Baik. Golongan pertama. Baik. Golongan yang kedua ialah golongan yang dia bisexual. Ini golongan yang hidup dalam kalangan umat Nabi Lut ni. Dia bisexual. Bermaksud dia kahwin dengan isteri dia pun, dengan perempuan pun dia, orang kata apa, dia ada syahwat, dan dengan lelaki pun dia ada syahwat juga. Ini istilah dia apa? Bisexual kan? Dia dua-dua pun boleh. Baik. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, dia berkahwin. Tetapi perkahwinan itu hanya sekadar nak tutup mulut, bukan tutup mulut orang. Sorry, kalau sekarang macam tu. Tapi dulu dia bukan tutup mulut orang, tapi sekadar melazimi adat biasa. Okey, laki kahwin, perempuan cukup. Tapi bila when it's come to nafsu, dia akan cari laki. So bini dia hanya sekadar bini, masak dan sebagainya, itu saja. Dan perbincangan adakah dia ni menjadikan hubungan seksual dengan isteri dia, mungkin boleh jadi, tetapi dia tidak menikmatinya. Sekadar untuk mungkin ada anak dan sebagainya. Sekadar dia anggap pada uruf, pada adab saja, pada adat saja. Tetapi kepuasan itu, menikmatinya bukan pada saluran yang betul, tapi pada saluran yang salah, iaitu pada si nak kata apa, suami dia ke, siapa dia, lelaki seorang lagi tu, boyfriend dia lah. Baik. Golongan yang keempat adalah golongan yang dia normal. Ini yang penting keempat ni. Dia normal, dia tak suka kat lelaki, dia suka kat perempuan, dan dia berkahwin dengan perempuan. Cuma problem golongan keempat ni adalah apa? Dia tak kisah apa nak jadi. Dia pun nak suka sama-sama lelaki. Itu hak asasi dia. Nampak? Dia berbalik kepada hak asasi tadi ni lah. Itu dunia dia. Bibi kat dia lah. Dia nak suka kat lelaki ke, dia nak main sama-sama lelaki ke, kunyit ke apa ke, ikut suka dia lah. Kan? Itu hak dia, kebebasan. Yang tu pun jadi punca kebinasaan. Yang tu ada keempat-empat itu dalam zaman sekarang? Ada. Tuan-tuan perasan tak? Kesemua dosa-dosa umat Nabi-Nabi terdahulu, kita himpunkan kesemuanya pada umat Nabi Muhammad SAW sekarang. Kita lagi dahsyat. Kalau kita duk kata kat umat Nabi Lut, kita lebih kurang lah. Kita duk kata kepada umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud yang tipu timbangan jual beli, kita pun lebih kurang lah. Kita berkata kepada umat Nabi Hud lah yang cakap besar kan. Ma asyaddu minna quwwah, dia berkata kat Nabi Hud kan, siapa lagi kuat daripada kami? Cakap besar. Kita pun cakap besar lah ni. Kesemua kesilapan umat-umat Nabi terdahulu yang kita tengok selama ni, kita himpunkan kesemuanya dan kita ada semua tu sekarang. Baik. Jadi itu bagi satu penjelasan kepada kita bagaimana mereka ini juga berzuriat. Sebab ada sebilangan mereka ni yang berkahwin, yang ada anak, tapi dia menganggap benda tu biasa. Ada dalam kalangan mereka yang berkahwin, yang ada anak, tetapi itu sekadar perbuatan dia anggap pada uruf sahaja, pada kebiasaan kena buat untuk dapat anak. Tapi untuk kepuasan dia menikmati itu, dia dengan lelaki. Baik, jadi macam tu. Lagi nak komat. Baik. Okey. Mereka saya berlumah dengan. Okey, baik. Kemudian perbincangan tentang apa yang kata lembut tadi tu, okay, baik. Jadi adakah depa ni semua wajib lembut? Kita dah setuju tadi? Tak. Adakah semua orang lembut itu dia macam ni tuan-tuan. Saya biasa bawa tajuk ni di surau lain dulu sebelum ni. Saya tak tahu nak guna kata ganti apa. Saya kata gay lah kan. Apa lagi kan? Kita dah faham lelaki ni gay lah. Rupanya istilah gay tu tak apa sesuai lah. Gay tu, tengah saya duduk ceramah ni, ada seorang teguk lah, bukan teguk, dia cakap lelok lah. Dia kata gay tu, dia tu pensyarah di USM. Dia kata gay tu maksudnya happiness. Saya pun baru tahu. Tuan-tuan tahu ke? Tuan-tuan tahu dah, saya baru tahu. Maksud perkataan gay tu adalah happiness. Itu saja sebenarnya. So kalau kita jumpa ayat I am gay tonight,
Aku happy malah ni tu saja, tapi orang tak guna dah aku perkataan tu noh. Siapa nak guna perkataan tu kan? Tapi asalnya perkataan gay adalah happiness dia. Cuma dan perbuatan laki suka dengan laki ni adalah homoseksual. Itu perkataan yang proper, homoseksual. Tapi bila orang putih ni nak tutup perbuatan itu, nak tutup kesalahan itu, nak tutup kejelekan itu, nak kata dia okey. So perbuatan itu dia katakan gay, melambangkan happiness, kepuasan. Happiness ni bukan seronok saja kan, dia kepuasan, seronok, puas macam tu. Jadi sebab tu istilahkan gay. Yang lama kelamaan orang terlupa maksud asal gay tu. Jadi maka maksud perkataan gay tu dah jadi yang hubungan laki dengan laki ni. Sedangkan hubungan laki dengan laki ni adalah homo lah, satu jantina. Sama macam perkataan kafir lah, ingat saya sebut sebelum ni tu kan. Perkataan kafir tu makna betul dia adalah tukang kebun, pekebun, kafir. Sebab kafara ni tutup. Perkataan kafara ni disuruh istilah dia bermaksud menutup bumi dengan pokok-pokok. Jadi tukang kebun ni ataupun petani ni dia tutup pokok, tutup tanah dengan pokok. Jadi isim fa'il dia kafara ni kafiru, kafir, penutup tanah-tanah dengan pokok. Jadi petani tu kafir. So kalau tetapi di wilayah Badui yang dalam-dalam dia masih pakai perkataan kafir tu. Dia kata anta kafir. Nah, mana kafir? Bukan dia kafir bermaksud dia orang kafir, tapi dia pekebun. Tapi bila perkataan itu diguna pakai dah dalam istilah agama, so lama kelamaan orang dah lupa dah perkataan kafir itu bermaksud pekebun. Orang faham kafir itu bermaksud itulah orang kufur daripada agama. Kufur minan millah, keluar daripada agama ataupun tak terima agama. Banyak lagi perkataan-perkataan lain dalam agama yang bila dia jadi istilah agama, dia jadi macam tu. Baik. Ada lagi 3 minit. Saya nak pergi yang bab seterusnya, tapi bab tu jadi panjang ni, takut jadi tergantung. Jadi saya nak ambil yang depan ni dulu nah. Baik. Dan yang seterusnya kita kena jelas, depa ni tak semestinya lembut, keras, dan depa ni memang keras, dan depa ni berperwatakan maskula macam biasa, ada hubungan dan juga melakukan hubungan yang jenayah, iaitu rogol. Maksudnya bukan sekadar bersuka-sukaan yang suka sama suka, tetapi depa juga tengok kalau lelaki yang jambu, depa akan rogol. Iaitu depa tahan kok jalan dan depa akan rogol. Tahan kok jalan, samun dan depa ni akan rogol. Dan setuju kita semua bahawasanya perbuatan itu tak pernah kaum lain buat atas dunia. Depa orang pertama buat. Ni bid'ah, kategori jahat lah. Bukanlah bid'ah, benar abang kata. Orang lain tak pernah buat, depa mula-mula buat. Allah kata, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang siapa pun umat sebelum kamu tak pernah buat perbuatan itu, kamu yang mula-mula buat. Perbuatan laki dengan laki. Sampai itulah Ibnu Katsir kata tu, kalau Allah tak cerita kat kita, kita pun tak tahu. Rupanya ada laki suka kat laki. Dan menariknya, Malik Abdul Walid ni sebut, laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabari Lutin kan tadi kan, kalau Allah tak cerita kat kami, kat kita pasal cerita umat Nabi Lut, ma zanantu anna zakara ya'lau zakara, aku pun tak sangka ada laki suka kat laki. Laki dalam bahasa Arab rajulun, zakara juga lelaki, tapi bila sebut zakara ni dia menjurus kepada itulah seksual sikit-sikit ni. Jadi dia tak guna perkataan rajulun, tapi dia guna perkataan zakara. Dia bermaksud suka dalam erti kata suka yang seksual. Ni saya sebut siap-siap malam ni pasal bulan depan kita akan pergi lagi dalam ni sebab tu saya tak ni nak pahami malam ni, pasal takut dia pening. Nanti bulan depan saya nak bawa saya tak tahu bulan depan tu bulan sekali lagi, tapi dalam bab ni dah, mungkin bab Nabi Lut ni mungkin boleh pergi 2 bulan ke 3 bulan. Sebab saya nak bawa kritikan orientalis terhadap Islam. Mereka kata Islam duk hina sangat liwat ni, duk hina sangat homoseksual ni, sedangkan ramai orang-orang Islam, bahkan ulama, bahkan raja-raja Islam memang homoseksual. Law bukan dia kata kat law, dia kata dulu lah. Antara yang kena tempiahnya adalah Khalifah Mahdi. Khalifah Mahdi ni ingat kita cerita bulan lepas yang bagus tu, Mahdi bin Mansur, anak Khalifah Ja'far al-Mansur. Kena pasal dia ada seorang pegawai yang pemuda yang handsome, baik dengan dia.
Antara yang kena juga adalah ulama apa nama Ibn Hazm Al-Andalusi. Sebab dia ada karya Tuqul Hamamah. Dalam karya dia itu dia cerita dia rindu kat pemuda-pemuda lelaki yang jambu-jambu ni. Adakah betul benda tu? Nah, dan benda tu memang ada karya Tuqul Hamamah ni, ada novel tentang merpati. Dia kata apa, menariklah, nah. Dalam bahasa kita kata satira. Dan banyak lagi lah. Bila ayat-ayat kaum sufi yang mengatakan merindui para lelaki. Jadi orientalis ni pemihantah. Dia kata hampa beramai. Ramai je Sultan-Sultan Usmanah yang ada ramai pemuda-pemuda yang duduk dengan dia siang malam ikut dia. Dia pun salah faham tu. Dia pun katakan hampa pun ramai je. Sedangkan tidak begitu solat dah. Zaman sekarang ada tak? Secara realitinya, saya kaunselor di sekolah, berhadapan dengan masyarakat. Ramai lah. Banyak. Sebab apa? Sebab kita dah buka pintu maksiat. Manusia ni dengan maksiat dia tak puas. Dia tak puas. Percayalah cakap saya. Bila dia buka satu pintu, maksudnya maksiat ni dia ada benda yang boleh menghalalkan dia, iaitu jalan pernikahan. Perbuatan yang sama tetapi dengan lafaz nikah dia jadi halal, ini jadi haram. Tapi bila kita buka pintu dia akan melangkah pergi lagi jauh. Secara realitinya tuan-tuan, sebagai orang berhadapan dengan masyarakat dan berhadapan dengan kes-kes psikologi dan semua ni lah, ramai tuan-tuan. Saya pernah berhadapan dengan kes rumah tangga, bukan saya lah, rumah tangga orang yang dalam kalangan, jadi saya ingat, buanglah nanti ni sini. Dalam kalangan agamawan yang memang kerja dia tu mencegah maksiat, tapi dia menghadapi dilema ni. Kalau aib ada orang. Pasal kita berhadapan dengan kes ni bila isteri dia filekan di mahkamah. Jadi kaunselor, bukan saya, tapi kami mesti belajar student. Jadi kes kali ini kami jadikan kajian kes di Malaysia. Tapi si suami ni dia kahwin juga dengan si isteri sebab dia nak tutup mulut orang. Jadi dia kahwin juga. Tapi si isteri tidak mendapat apa yang sepatutnya dia dapat bertahun-tahun. Bila dia cek phone suami, ada mesej lucah dan sebagainya, tapi bukan dengan perempuan, dengan lelaki juga. Dan bukan kata tak ada di Malaysia. Bukan kita nak korek pencari dah. Tapi nak abang kata realitinya ada. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.